Hai, Assalamualaikum. Khabar semua? Welcome back to my channel, The Sensei Personalizing Learning. Okay. Baik, hari ini Sensei nak share sikit tips-tips ringkas, 10 tips ringkas bagi cikgu-cikgu yang sedang berdebar-debar menyediakan proposal untuk HLP, yang akan due date tak lama lagi, dan kemudiannya masing-masing akan berdebar pula menunggu tarikh interview. Saya difahamkan ada kemungkinan besar interview dijalankan secara online, tapi tak tahulah kan sebab dah PKPP sekarang ni. Okay, but anyway, Sensei dengan berbesar hati nak share beberapa tips yang mungkin kita kadang rasa macam simple, tapi dia adalah penting untuk kita jaga sebelum dan juga semasa sesi interview berjalan. Okay, insyaAllah. Okay, yang pertama adalah tips pertama dan kelima, Sensei akan share tentang kajian itu sendiri. Okay, jadi yang pertamanya adalah, of course, cikgu-cikgu kena mahir ataupun dah arif tentang subject area, bidang kajian masing-masing. Nak buat bidang kajian ni dalam bidang apa? Contoh dalam science education, ataupun bidang kajian yang berminat adalah computational thinking, ataupun bidang kajian yang berminat adalah kemahiran berfikir, ataupun PBL. So maksud kita dah tahu dah bidang utama, which is kita punya star lah, kita punya artis, kita punya selebriti kat dalam kajian tu dah tahu dengan jelas. Okay, yang keduanya adalah make sure boleh sebut tajuk tu, tajuk kajian tu, tajuk proposal tu tadi kita kenal dah, kita tahu dah. Maksudnya dalam arti kata lain dah hafal lah tajuk tu. Jadi tidaklah nanti bila bila panel interview tanya, kita tergagap-gagap nak sebut balik tajuk proposal kita. Okay, so make sure kita tahu tajuk kita daripada huruf pertama sehingga huruf terakhir. Kenapa? Sebab dalam tajuk itulah adanya pemboleh ubah yang kita cadangkan dekat dalam proposal. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan dah praktis sebelum pergi interview tentang isu dan juga masalah kajian yang nak di-highlightkan di dalam proposal tersebut. Okay, maksudnya isu ni adalah isu-isu semasa lah yang mengelilingi bidang kajian kita tadi. Dan masalah adalah masalah yang spesifik yang kita nak selesaikan di dalam kajian kita. So pastikan cikgu-cikgu dapat kenal pasti yang mana satu isu dan mana satu masalah. Jadi biar dia align lah. Okay, contoh isu dia demam, masalah dia adalah jangkitan bakteria. Jadi dia align. Kalau isunya sakit lutut, masalah dia adalah tak tidur malam, dia macam tak align lah. Jadi pastikan cikgu-cikgu boleh align isu pertama dan masalah pertama apa dia. Sebab isu dan masalah ni dia berkaitan kan. So make sure cikgu-cikgu mahir ataupun boleh menerangkan perbezaannya dengan jelas. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, dapat menerangkan dengan jelas propose solution ataupun cadangan bagi menyelesaikan masalah yang telah di-highlightkan di dalam research background ataupun pernyataan masalah. Jadi cikgu-cikgu kena tahu dengan jelas apakah cadangan kajian ini, proposal yang cikgu bagi ini, apakah cadangannya untuk menyelesaikan masalah yang kita dah highlight di previous section. Okay, so biar tahu jelas apakah dia punya proposed solution tadi. Okay, yang kelima, pastikan cikgu-cikgu boleh menyenaraikan kepentingan kajian cikgu-cikgu. Yang dalam proposal tu mungkin dah diterangkan kan. Jadi kena tahulah dekat mana kita punya kajian boleh fit in ataupun boleh extend apa yang sudah ada dekat dalam industri pendidikan sekarang. Dekat mana kajian kita boleh memberi nilai tambah baik kepada amalan yang sedia ada dekat dalam industri pendidikan hari ini. Okay. Dan biasanya kepentingan kajian ni dia ada dalam beberapa kategori. Okay. Dari segi practicality, dari segi teori, dari segi methodology, dari segi empirical, dari segi managerial. Okay, so itu adalah kepentingan yang cikgu-cikgu kena sit down and then fill out. Maksudnya cari tahu dan make sure masa dalam proposal ni pun dah siap-siap boleh highlightkan
Jadi nanti interview senang. Bila panel tanya apakah kepentingan kajian, kenapa saya nak kena pilih you all? Maksudnya macam itulah soalan dia. Jadi highlightkan kepentingan kajian kita itu di dalam 5 area yang sensei nyatakan tadi, insyaAllah. Okay, itu jadi dalam arti kata lain, untuk kajian, proposal kajian tu memang kena hadam. Dari tajuk sampailah kepada kepentingan kajian tu hadam, dan pastikan praktis untuk menerangkan dengan ayat ataupun cara yang lebih mudah supaya yang lain faham. Jadi sebelum interview tu kena praktis siap-siap. Cuba praktis dengan pasangan masing-masing, housemate masing-masing, duduk kat depan, terangkan adakah housemate kita tu faham atau tidak apa yang kita nak buat dalam kajian. Itu adalah salah satu cara lah yang boleh dilakukan. Okey, bagi cara presentation pula. Tadi bab-bab kajian. Saya pergi kepada tips yang ke-6. Presentation sekiranya melibatkan slide. Melibatkan slide PowerPoint. Pastikan slide kita tu adalah slide yang ringkas, yang simple lah, yang tidak crowded with sentences. Ini selalu saya pesan lah bagi yang nak viva ke, bagi yang nak baru nak minta HLP dan sebagainya. Kalau present PowerPoint, make sure PowerPoint tu nampak professional, and not so many words. Jangan wordy sangat. Letakkan poin-poin yang penting sahaja. Jadi apabila kita present, yang kita present adalah the point dekat dalam slide, tapi yang kita cakap adalah explanation to the point. Jadi nak tak nak kena practice nak explain apa tentang poin-poin yang kita buat. Infografik sangat digalakkan. Cukuplah gunakan infografik untuk present the slide, supaya nanti kita boleh explain dan elaborate maksud kepada infografik tu tadi dengan lebih jelas. Jadi bermaknalah kita punya presentation. Kalau everything kita tulis dekat slide tu, baik better bagi panel baca slide je, tak perlu ada kita pun nak present, kan? Dan elakkan dalam presentation slide itu gambar-gambar ataupun image-image yang tidak ada kaitan dengan kajian kita. Letak gambar kartun ke, kan? Letak gambar kartun tengah mengajar ke, so itu tak ada kaitan lah tu. Itu kita namakan sebagai extraneous things dekat dalam kita punya slide presentation. Elakkan. Itu tips yang ke-6. Tips yang ke-7, ketika nak present, ini penting, kena praktis juga. Bercakap dengan jelas dan perlahan-lahan. Jangan rush. Maksud saya jangan rush. Jadi bila kita bercakap tu, dia ada seni dia. Kena ada intonasinya, kena ada cara untuk melontarkan suara, jadi biar jelas, biar panel faham, biar panel boleh ikut apa yang kita cakap. Jangan masuk-masuk je, kajian saya adalah tentang cepat. Ini ada masalah. Bila orang visual memang dia tense untuk bercakap dengan lebih cepat. Jadi benda ni kena praktis. Kena praktis. Jadi lama-kelamaan kita dah dapat tempo lah. Jangan pula terlalu perlahan. Tapi make sure bila kita cakap tu, everything is conveyed smoothly and clearly. Kena praktis. Sebut tu biar jelas. Pronunciation tu kena betul. Kalau in English, kalau dalam bahasa Melayu pun sama. Yang seterusnya, 8. Jangan buat kesilapan ini. Kadang-kadang sensei pun pernah juga kan, tapi sebab tu tak praktis kan. Cikgu-cikgu kena praktis. Semasa bercakap, elakkan fill in the blanks dengan ataupun fill in the blanks dengan tak boleh. Itu menunjukkan kita kurang keyakinan dan nampak sangat yang kita tak tahu tentang apa yang kita nak cakap. Jadi elakkan. Sekiranya idea tu lompat ataupun berlari ke lain, tak ada idea nak fill in, ambil masa bertenang dulu. Senyap dulu. Katalah tengah cakap-cakap kan, kajian saya adalah tentang kemahiran berfikir. Maksudnya sambung. Fill in the blank yang tak tahu tu jangan isi dengan lama tentang apa tu, elakkan benda-benda macam tu. Supaya panel nampak kita lebih yakin, dan itu merupakan orang kata modal lah untuk menunjukkan yang kita tahu tentang kajian kita, insyaAllah.
Yang ke-8. Yang ke-9, sekiranya interview tadi berlaku secara online, okay, maka kena set up lah mini studio kan, cantik. Sensei ni tak apa-apa nak cantik lah pun, guna background belakang je. But make sure bila interview nanti dekat belakang tu tak adalah sepah-sepah. Ni saja nak ingatkan ni, takut ada yang tak perasan Jadi cari point yang paling baik-baik lah dekat dalam kita punya rumah tu. Kalau buat dekat rumah ataupun buat dekat bilik guru ke kan, cari tempat yang bagus, pemandangan yang bagus dekat belakang, clear, clean, supaya yang menonjol di skrin tu adalah kita. Macam tu. And then cara duduk pun pastikan yang kita duduk dengan tegak. Maksudnya position itu balance, kiri kanan, atas bawah. Okay, jangan pula duduk sloppy macam ni. Nampak simple tapi mungkin ada yang tak perasan nanti pada hari kejadian, sekiranya interview itu berlaku secara online. So please. Dan pastikan kedudukan phone ataupun kamera laptop kita ni boleh capture sehingga separuh badan ni, sampai selepas dada. Elakkan bila nak interview tu nampak muka kita kat depan macam ni, besar dekat skrin. Elakkan. Make sure dia cover half of the body and then nampak background dekat belakang. Itu adalah the best view lah apabila kita buat secara online. Okay, so pastikan benda-benda ni nampak simple ni, tapi benda-benda ni lah kadang orang tak berapa nak boleh bagi tips dan lupa nak bagi. Kita selalu fokus kepada penulisan, nak tulis proposal saja kan. Tapi untuk interview ni benda-benda kecil macam ni sebenarnya influence, especially kita punya body language apabila kita bercakap dengan panel tu nanti. Okay, itu yang ke-9. Yang ke-10, last but not least, jawab dengan yakin. So bila tak ada fluffy words tadi kan, yang macam tu maksudnya dia akan jadi lebih yakin lah supposedly. Dan pastikan kita punya posture dan position tu menunjukkan yang kita yakin. Okay? Dan apabila menjawab, sedekahlah senyuman. Bila kita jawab apa-apa, senyum. Kerana senyum itu juga adalah salah satu tanda yang kita yakin dengan apa yang kita buat. Itu satu. Yang kedua, apabila panel bertanya, mungkin sekali-sekala boleh mengangguk kepala. Janganlah sentiasa mengangguk. Tapi kadang-kadang apabila dia bertanya, mungkin di tengah-tengahnya angguk sikit, supaya menunjukkan yang kita sedang berinteraksi. Tambah-tambah kalau online kan, kadang-kadang line putus-putus dan sebagainya. Jadi ekspresi muka tu sahaja yang boleh dilihat oleh panel. Jadi sebaiknya angguk. Okay? Alright. Jadi itu adalah 10 tips. Nampak simple, tapi kalau tak buat mungkin boleh mempengaruhi keputusan, dan akhirnya keputusan yang final tu sebenarnya bila kita dah cuba yang terbaik, kita serahkanlah kepada Allah, insya-Allah. Kalau ada rezeki, insya-Allah itu adalah untuk kita. Sekiranya ia baik untuk cikgu-cikgu, maka Allah akan dekatkan. Sekiranya ia tidak baik untuk cikgu-cikgu, Allah lebih tahu dan Allah is the best planner. Jangan pula kau tak dapat kecewa dan menyalahkan pihak-pihak yang lain. Okay? Saya di Sensei, di The Sensei, ingin mengucapkan tahniah kepada yang berjaya mendapat panggilan interview, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan semoga berjaya dan prepare lah to your best. And then kita serahkan, berdoa, berusaha dan serahkan kepada yang lebih mengetahui, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.